Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengacara majlis yang dirahmati oleh Allah, pengarah dan seluruh yang tak kuasa penganjur program, pimpinan-pimpinan Padisma, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan sekalian di penghujung bulan Syaban ini dengan doa dan sentiasa kita ulang, Allahumma barik li fi Syaban wa baligh li Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Syaban dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Ramadan bila penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan bulan pengampunan. Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan kemenangan di antara pertembungan antara iman dan kufur. Banyak peristiwa-peristiwa ini tuan-tuan berlangsung dengan memihak kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Baik, pada malam ini kita berwacana tentang dua negara yang sangat penting, dua negara besar yang sangat penting tuan sekalian, besar dan konteks sejarah dia tuan sekalian. Yang pertama, sebagaimana kita tahulah, Syria yang merupakan sebahagian daripada Syam yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua, Mesir yang disebut sebagai dunia, ibu dunia tuan-tuan sekalian. Di mana di zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar memerintah tuan-tuan sekalian. Nabi menggelarkan Sayyidina Umar sebagai Al-Faruq, orang yang dapat membezakan antara hak dan batil. Kita gelar Sayyidina Umar Abul Futuhat, bapa pembukaan. Zaman Islam menjadi kuasa besar dunia. Panglima Islam hebat-hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas tawan Iraq. Panglima Islam Amr al-As tawan Mesir. Panglima Islam Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tawan Syria. Panglima Islam Khalid bin Al-Walid tawan Palestin. Manakala dua buah kerajaan besar dunia waktu itu tumbang zaman Sayyidina Umar, Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla, tumbang dalam perang Yarmouk. Manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Itu zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan sekalian, bagaimana Amr al-As dilantik sebagai Gubernur Mesir, manakala Abu Ubaidah Amir al-Jarrah dilantik Gubernur Syria. Ini sejarah bagaimana peluasan kuasa yang berlangsung zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan sekalian, bagaimana kita lihat, saya nak pecah dulu isu tuan-tuan sekalian. Yang pertama berkaitan dengan Mesir lah. Sebab kalau kita campur di pening, dua jalur sejarah yang berbeza. Baik, Syria tuan-tuan sekalian. Baik, Syria Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tuan-tuan lepas tu kena sakit akibat penyakit kolera yang menghebab 24,000 korban. Diganti dengan gubernur baru namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan waris lah kepada Sayyidina Uthman bin Affan yang kita gelar sebagai Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Baik, tuan-tuan ingat kisah konflik berlaku di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Apabila sahaja Sayyidina Uthman bin Affan mati dibunuh oleh penyokong Abdullah bin Sabah pada tahun 35 Hijrah, maka sebahagian sahabat telah membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat Khulafa ar-Rashidin. Tuan-tuan, bukan semua, ada segelintir yang enggan untuk membaiat Sayyidina Ali, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Tuan-tuan, ianya telah mengheret kepada perang saudara. Perang saudara tuan-tuan. Perang saudara pertamanya antara kelompok Aisyah, Talha, Zubair al-Awam, namanya perang Jamal tahun 36 Hijrah tuan-tuan sekalian. Manakala perang Siffin mengheret perang antara kerajaan di Syria dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kerajaan Islam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kerajaan Khulafa ar-Rasyidin maksudnya tuan-tuan. Baik, perang Siffin ni hampir tertewasnya tentera Syria tuan sekalian. Maka Amr al-As
Amru al-As, tuan-tuan sekalian, minta maaf, bagaimana cadangan daripada setpol ataupun penasihat politik kepada Muawiyah bin Abu Sufyan supaya Al-Quran diletak pada hujung senjata, pada hujung tombak. Tuan-tuan, Sayyidina Ali dengan perasaan lapang, berlapang dada, suruh tentera dia untuk letakkan senjata, memilih untuk berdamai, manakala sebahagian merasakan ini khida'ah, ini merupakan tipu daya peperangan. Sebab Nabi bersabda, al-harbu khida'ah, peperang itu tipu daya, peperang itu taktik dan strategi. Tuan-tuan yang enggan letak senjata, mereka ni keluar daripada mentaati Sayyidina Ali, yang sejarah kita sebut sebagai Khariji, kelompok Khariji. Kharaj keluar, tuan-tuan sekalian, keluar daripada mentaati Sayyidina Ali, bahkan mereka menentang Sayyidina Ali. Dan mereka ni, tuan-tuan, pada asalnya 12,000 orang dipimpin oleh Syekh Birubai dan imam sembahyang mereka Abdullah bin Kawah. Jadi mereka ni agak melampau. Mereka menafsirkan Al-Quran, tuan-tuan sekalian, secara literal, tuan-tuan sekalian, terkeluar daripada penafsiran sebenar. Maka Sayyidina Ali telah mendapatkan khidmat sepupu dia yang alim Al-Quran. Bahkan Nabi mendoakan, ini sepupu Nabi, doakan orang ni alim Al-Quran. Siapa dia? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Maka Allah bin Abbas yang mengharmonikan kefahaman penyokong-penyokong ataupun Khawarij tadi. Alhamdulillah, sebahagian besar mereka bertabat kembali menyokong kerajaan Islam, kerajaan Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Yang degil, tuan-tuan, terpaksa dihadapi dengan perang sebab mereka nak tumpahkan darah. Maka berlakulah perang Nahrawan 4 tahun 38 Hijrah. Saya harap tuan-tuan tidak mengantuk pada malam ini dengan perkisah sejarah yang panjang ini. Belajar sejarah ini mengantuklah, tuan-tuan. Guru taman Islam ialah guru yang tidak popular lah, biasa, tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, perang Nahrawan tahun 38 Hijrah, di mana, tuan-tuan, kalah pokok Khawarij, namun di sana ada api dendam. Ada kematian, maka ada dendam, tuan-tuan sekalian. Tak mudah untuk mematikan, memadamkan api dendam tersebut. Anak kepada pemimpin Khawarij, perempuan yang cantik, galih jelita, telah menawarkan diri dia untuk dikahwini kepada pemuda Khawarij yang dapat bunuh Sayyidina Ali. Tuan-tuan, maka peluang diambil oleh Abdurrahman bin Maljam untuk membunuh Sayyidina Ali. Bulan Ramadan subuh tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijrah, di Kufah, tuan-tuan, Sayyidina Ali nak masuk ke masjid, dipanggil ke ayat dia untuk solat, untuk sembahyang subuh berjemaah. Maka ditikam oleh Abdurrahman bin Maljam, tuan sekalian. Ada kisah yang berlaku nak memulakan ni sejarah dia, tuan sekalian. Apa berlaku, tuan sekalian? Baik, dan kisah tadi, muslimin dan muslimat sekalian, berpindahlah pusat kerajaan Islam, berpusat di Syria, di Damsyik, di Dimash, tuan sekalian. Apa dia, tuan-tuan? Kerajaan Bani Umayyah tahun 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah ni mula. Dan tuan-tuan, legasi ini, tuan-tuan, kisah-kisah sejarah ini masih ada hingga sekarang. Masih ada. Tengok di Jami' Umawi. Saya biasa ke Syria, ke Jami' Umawi, tuan-tuan sekalian. Saya harap tempat ni masih ada lah. Walaupun kurang, telah berlanjutan lama dah, tuan-tuan, banyak tahun dah, tuan-tuan sekalian. Ini pusat pentadbiran. Makna sejarah Islam ni empiris. Empiris maksudnya boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan, tuan-tuan. Kalau sebut kerajaan Bani Umayyah, ada, tuan-tuan, tempat mesyuaratnya di mana, tempat wazirah, bilik kementerian di mana, tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Kalau kita belajar sejarah Melayu, tuan-tuan, sebenarnya non empiris sebenarnya. Belajar hikayat hantuah, campur mitah, campur legenda. Dia kata hantuah mampu menguasai 80 bahasa dunia, bahasa asing. British Council tak ada lagi, tuan-tuan. Lepas tu kata hantuah takkan Melayu hilang di dunia. Hantuah kubur pun tak ada. Tak ada kubur di Melaka, tuan sekalian. Budak-budak dia buat main-main. Dia kata, ustaz, hantuah ada berapa saudara? Dia kata hantuah ada 5. Oh, sadar, dia kata hantuah ada 7 saudara. 5. Sama saya belajar sekolah dulu, hantuah hang jebat, hang K, hang kata hang Q. Dia balik 2 hang lagi, hang apa? Dia jawab, hang tanya, hang bodoh. Rasa ringan tapak kaki tadi. Jadi tak empiris sebenarnya, tuan-tuan. Ada kata hampir Cina, tuan sekalian. Baik. Jadi cara Islam itulah, tuan-tuan, di Dimash, di Syria ini, tuan-tuan, bermula kerajaan Bani Umayyah. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, samulah Sulaiman Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar Abdul Aziz, sampai tahun 132 Hijrah. Naik kerajaan Islam baru, kerajaan apa pula sambung? Bani Abbasiyah, tanya doktor demam, tuan-tuan. Saya biasa apa ke Dublin, sampai ke UK, mana pun ada student for doktor ni, tanya buat sejarah Islam, peningnya sikit dah. Tak apalah, tuan, kita belajar seronok sejarah Islam ni. Apa berlaku, ibu-ibu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, sampai tahun 132 Hijrah.
Baik, saya nak ambil shortcut panjang. Biasa wacana dia pilih satu negara, Syariah 3 jam, tuan-tuan. Kita nak campur sekali mana ni, tuan-tuan. Itu penat tu. Baik, jadi kita ambil apa yang Syariah di akhir zaman. Syariah ni tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita lihat keberkatan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya Allah berkati bumi Syariah ni tuan-tuan, yang bumi Syariah sebahagian besar Syariah. Ramai yang kita tidak sedar bahawa kita menumpang mutiara-mutiara ilmu daripada ulama-ulama, daripada pemikir-pemikir, agamawan yang hebat yang asal dari Syariah. Tak, kita tengok kitab-kitab di masjid tersimpan rapi atas rak maktabat. Kita apa? Tafsir Al-Munir Syekh Dr. Wahab Suhaili. Dah buka kitab fiqh sirah Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kitab Tarbiyatul Aulad Syekh Dr. Al-Nasir Ulwan. Kita usrah. Bahkan merupakan tek usrah kita pekat kawasan, pekat cawangan, tuan-tuan. Tek apa? Amal Islami, kitab Jundullah, tuan-tuan sekalian. Siapa dia? Syekh Said Hawa rahimahullah. Maka anak-anak dia juga hebat. Dr. Muaz Said Hawa, Dr. Muhammad Said Hawa, Dr. Ahmad Said Hawa, semua hebat-hebat pemikir-pemikir Islam. Tuan-tuan sekalian, tengok pengarang kita apa? Ayatul Ahkam. Siapa dia, tuan-tuan? Syekh Dr. Ali Sabuni yang sekarang merupakan Ketua Hayat Ulama Syariah, Ketua Majlis Ulama Syariah. Kita lihat tuan-tuan sekalian, orang hebat. Dulu tuan-tuan buku berkaitan sirah Syekh Dr. Mustafa As-Sibai yang juga merupakan tokoh ikhwan di Syariah tahun 40-an atau 50-an. Bahkan kalau kita kira semua kitab-kitab tak habis, tuan-tuan, terlalu ramai tokoh-tokoh besar daripada Syariah, termasuk tuan-tuan kitab-kitab lama. Kita mengaji kitab masjid apa? Kitab Riyadhus Salihin tentang hadis Nabi. Siapa dia? Imam Nawawi, Syariah juga. Nah, jadi saya fikir balik, betul lah, di mana doa Nabi ni tuan-tuan ada keberkatannya. Sebab itu sahabat-sahabat generasi Al-Quran sangat seronok jika Nabi mendoakan mereka. Seronok tuan-tuan. Anggap Syariah tuan-tuan sekalian. Dah, ulama besar ramailah daripada Syariah. Tuan-tuan sekalian, Syekh Abu Hudah ramailah, satu-satu. Tuan-tuan terlalu ramai tuan-tuan sekalian. Baik, lihat tuan-tuan sekalian, bagaimana Syariah juga mengalami zaman penjajahan. Dan sebagaimana ibu-ibu, bapa-bapa tahu, abad ke-19, awal abad 20, sebahagian besar bumi umat Islam telah diparaikan, telah dibagi-bagi, dijajah tuan-tuan oleh kuasa imperialis seperti Perancis, Britain atau Empire Britannica, tuan-tuan sekalian, Italy, Belanda, Portugal, Sepanyol, tuan-tuan sekalian. Dan Syariah dijajah oleh Perancis daripada tahun 1920 hingga tahun 1946. Ulama-ulama bangkit berjuang. Bahkan kita sejarah dunia ni yang bangkit berjuang, tuan-tuan, lawan penjajah ialah para alim ulama. Di Libya, Syekh Ahmad Mukhtar lawan penjajah Itali. Di Aljazair, Algeria, tuan-tuan, juta orang mati syahid lawan penjajah Perancis. Ulama besar mereka Syekh Abdul Qadir Aljazair memimpin pergerakan. Di Maghribi, Morocco, Syekh Abdul Qadir Khattabi memimpin perjuangan. Nigeria dijajah oleh British. Ulama besar mereka iaitu Syekh Osman dan Folio yang mengarang hampir 82 buah kitab dalam bahasa Hausa dan bahasa Fulani, berjuang menentang penjajah British. Tuan-tuan sekalian, lihat apa berlaku di bumi mana? Di bumi Palestin, ketika Palestin dijajah oleh British. Bila Palestin dijajah British? Tahun 1917. Masa Lord Allenby, Parlimen Britain menang dengan tentera Uthmaniyah ataupun Ottoman Empire. Tuan saya lupa sebut orang hebat. Itu cerita kitab ni, cerita bab perang. Siapa dia, tuan-tuan? Syekh Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam ni bukan orang beranak Palestin, Syariah tu. Belajar di Al-Azhar. Dia melihat bahaya dia akan menimpa kepada bumi Israel, bumi Palestin. Dia pergi ke Palestin, buka sekolah di Haifa. Di Haifa, tuan sekalian, buka madrasah. Ini ulama-ulama dia faham, memulakan perjuangan. Orang timbul amal kita, tuan-tuan. Dah, tengok, lari ke mana pun, tuan-tuan, dia mesti mula dengan ni. Al-Banna gagaskan hukum bai'ah. Yang pertama letak Al-Fahmu, erti, faham, tuan sekalian. Maka dia train anak muda dan akhirnya dia telah mati syahid, dibunuh tahun 1935. Sebab tu daripada Syariah ramai ulama-ulama yang masuk berjuang di Syariah semasa lawan dengan
dengan gerakan Yahudi, pelampau Yahudi lawan penjajah British, termasuk Syekh Marwan Hadid. Ini cerita Syria, tuan-tuan sekalian. Baik, cerita Syria ni tuan-tuan sekalian, dia sangat strategik sebab di sana adanya Bukit Golan. Bukit Golan yang disebut dalam kitab-kitab, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, apa kaitan Syria, apa kaitan pula dengan Israel, tuan-tuan sekalian, apa kaitan dengan Mesir, maka Britain. Apabila saja tuan-tuan James Balfour perkenalkan perjanjian Balfour untuk mewujudkan negara haram Israel, negara haram Yahudi. Tengok orang Kota Baru sebut Yahudi, diam belaka. Warok kata sekalian. Warok ke wakroh ni? Tak marah dah sikit Yahudi. Marah sikit kata Yahudi. Jangan marah sangat Yahudi, laknatullah wa barakatuh. Orang mesti dia marah sangat. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, nak beritahu tuan-tuan dia ada kaitan. Sebab nak wujud negara Israel atau bumi Israel bukan mudah. Bumi Israel ni pun Palestin rebutan 3 agama samawi. Tuan-tuan, orang Islam ini tempat suci kita. Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, kiblat utama kita, tuan-tuan. Adanya Masjid Aqsa, tempat Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Yahudi dakwah tempat syir mereka, adanya Haikal Sulaiman, Solomon Temple, tuan-tuan. Kristian juga dakwah tempat syir mereka. Maka tuan-tuan, nak tubuh negara Israel tak mudah. Apa perancangan Britain, tuan-tuan? Selepas ada perjanjian Balfour, buat sebuah lagi Portsmouth Treaty, perjanjian Portsmouth, di mana tuan-tuan seluruh negara Arab sekitar bumi Israel, sekitar Palestin, mereka terikat dengan Portsmouth Treaty. Iraqnya, Mesirnya, Lebanannya, Syria, Jordan, tuan-tuan, mereka tak boleh campur tangan dalam urusan bumi Palestin. Pada masa ini, yang berjuang untuk selamatkan bumi Israel ialah ulama-ulama dan gerakan Islam. Masya Allah, di Iraq, Syekh Muhammad Mahmud Sawah. Tuan-tuan mungkin pernah baca buku saya gerak tokoh gerakan Islam, Syekh Muhammad Mahmud Sawah, antara pelajar terbaik Universiti Al-Azhar. Tuan-tuan sekalian, dia kaderkan, dia tajrid, dia mengkaderkan pemuda-pemuda Iraq. Ajak mereka berjuang, bergerak ke Palestina, tapi sampai di sempadan ditangkap mereka ni, tuan-tuan sekalian, dipenjarakan. Tuan Al-Banna, Hasan Al-Banna menggerakkan lebih 10,000 anggota mujahidin, ikhwan muslimin, dipilih pemuda-pemuda yang terbaik di kalangan usrah yang terbaik, tuan-tuan sekalian. Termasuk menantu dia, Dr. Syekh Said Ramadan, bukan Dr. Said Ramadan Al-Buti, itu Syria. Ini Said Ramadan, ayah kepada Dr. Tariq Ramadan, berjuang, tuan-tuan sekalian. Syekh Abbas Sisi masuk berjuang juga, tuan-tuan sekalian. Dan bagaimana kalau kita melihat muslimin dan muslimat semua tu, negara sekitar, termasuk Syekh Dr. Mustafa Sibai, Syekh Marwan Hadid berjuang di Palestin, balik mereka ditangkap, mereka dipenjarakan oleh rejim di Syria, tuan-tuan. Baik, dan kalau kita lihat, tuan-tuan, di Syria ini bagaimana perancangan barat juga ni, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kita tahu, tuan-tuan yang berjuang untuk bebaskan negara kelompok Islam, tetapi memetik buah kemenangan diberi kepada anak didik penjajah. Contoh kalau Aljazair ataupun Algeria, dia berjuang ulama-ulama, tuan-tuan, tapi menyambung kemerdekaan, tuan-tuan, menjadi pentadbir ialah golongan sekular macam FLN, Front Liberation Nationalist, tuan-tuan sekalian, tokoh-tokoh macam Bodiah dan sebagainya. Jadi nak beritahu, ini keadaan negara pun sama lah. Sebab tu Arab ni, tuan-tuan, tahun 50-an, tahun 60-an, fahaman Ba'ath Sosialis Arabism menjadi fenomena. Tuan-tuan sekalian, rejim-rejim Arab sama ada di Iraq, Saddam, tengok macam Hafiz Al-Asad di Syria, Muammar Gaddafi di Libya, tuan-tuan sekalian. Tengok, tuan-tuan sekalian, di Mesir Jamal Abdel Nasser, tuan-tuan sekalian. Sebab tu fahaman Ba'ath di Mesir juga digelar sebagai Nasirism. Mana kuatnya pengaruh Jamal Abdel Nasser, tuan-tuan sekalian. Manakala Palestin hak berjuang nak bagi Palestin pun fahaman Ba'ath Sosialis Arabism, PLO. Pemimpin dia nama Abu Ammar. Dah jumpa baru ni tokoh seorang pejuang di London. Umur 60 lebih dah. Dia kata aku terlibat perang tahun 7. Dia adalah pemuda dan syabab, PLO. Dia kata aku tengok pemimpin dia mata aku, dia minum arak. Mereka minum arak. Dah minum arak. Nabi kata al-khamru umul khaba'is, arak ibu kejahatan.
Takkan lepas bina agak kita tahlil baca Yasin je dah. Zina tuan-tuan sekalian, akhirnya Allah tak beri kekuatan pada bangsa Arab. Dan bagaimana Syria ni tuan-tuan, tahun 70-an Hafiz Al-Assad jadi presiden. Dan dia ni memang memerintah dengan cara yang sangat kejam, diktator tuan-tuan sekalian. Perlembagaan negara Syria ni tuan-tuan, siapa terlibat atau involved dengan gerakan Ikhwan Muslim Brotherhood, hukuman dia mati. Mati tuan-tuan sekalian. Dan bagaimana kalau kita sejarah paling dahsyat berlaku zaman Hafiz Al-Assad adalah peristiwa di Kapek Bombing tahun 1982. Kapek Bombing peristiwa yang berlaku di Hamad, di Hamad Syria tuan-tuan. Hamad ini terkenal di mana ramai para alim ulama, para asatizah dan juga kubuh kepada Ikhwan Muslimin. Ada apa ni pun masih ada spring paling hebat di Hamad bangkit. Hamad hebat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian di mana dibunuh lebih 40,000 orang. Jet-jet pejuang, jet-jet tentera lalu ke atas pada Hamad. Ikhwan sedang ada istimewa, dia bom. Nak tanam, nak simpan jenazah ini, kena pakai jentualat bulldozer dan sedang. Punyalah dahsyat dan silat. Punyalah 40,000 orang di Bandar Hamad tahun 1982. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita baca sejarah, ramai tak sedar ni. Kita buka balik tengok, oh tuan-tuan baru kita sedar. Pada masa itu Iran dah tukar pemimpin dah. Lepas peristiwa revolusi Black Friday tahun 79, jatuhnya Shah Iran, naik Khomeini. Tetapi apakah suara atau pernyataan sikap daripada Iran kepada pemimpin Syiah Hafiz Al-Assad yang telah bunuh 40,000 tuan-tuan pejuang-pejuang Islam? Sebab tu untuk para mak tuan-tuan, dalam masyayikh, syekh-syekh yang awal-awal sedar tentang Syiah ni banyak ulama-ulama Syria. Dan mereka kalang kitab tuan sekalian. Seperti almarhum Syekh Said Hawa rahimahullah. Anda kena ingat ni. Kena ingat tuan Syekh Hawa. Syekh Dr. Ali Sabuni, pengarang Ayatul Ahkam, yang juga mengarang 42 buah kitab yang lain. Kita tengok, betul sungguh tuan-tuan. Kita cek balik, memang zaman tu Iran tak menyatakan sikap kepada pembunuhan Kapek Bombing ni tuan sekalian. 40,000 mati. Tak? Kita memali 14 orang pun, saya ingat bertahun-tahun kita bincang isu memali. Indonesia telah jadi Tanjung Priok, telah jadi Talang Sari tuan-tuan, berpuluh tahun masih dibincangkan oleh orang Indonesia. Dan kita di Malaysia, mana mungkin 40,000 tuan-tuan kita tak peduli. Tuan-tuan sekalian, baik. Jadi tuan-tuan, Hafiz Al-Assad ni mentah, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, dia mentah dengan sangat zalim, sangat kejam. Tuan-tuan semua tahu bahawa dia keluarkan dekret tenteranya di mana undang-undang tentera dilaksanakan. Sebab tak dia ambil kesempatan. Syria berperang dengan Israel tahun 1967. Perang 6 hari yang telah mengorbankan 25,000 tentera 3 buah negara Arab. Pertama, Mesir, Jordan dan Syria. Mesir hak kata hebat sangat. Apabila nak campur Mesir pula tuan-tuan. Masa tu Jamal Nasir jadi presiden. Yang kedua, Republik Rakyat Mesir. Lepas ni saya cerita apakah susu galuh pemerintahan tuan-tuan sekalian Jamal Nasir. Dia dapat banyak bantuan Soviet, kereta kebalnya, risikan tenteranya tuan-tuan, latihannya. Tetapi Mesir kalah pada Israel. Hilang Sinai, hilang semenanjung Sinai. Penting tak penting? Penting. Wilayah ini tuan-tuan pada ramai jihadis. Tahu tokoh dia tuan-tuan? Waktu buat Facebook saya buat ni, almost 10 tahun dia puncak ke ramai. Siapa dia? Syekh Hafiz Salaman. Masya Allah tuan-tuan, orang yang hidup dengan Al-Quran. Saya juga tahu kawan saya ni, rupanya lepas Syekh Salaman muncul, lepas dia presiden, tentera nak bunuh tu tuan sekalian. Tentera tahu orang ada sejarah. Orang yang ada sejarah Mesir tuan-tuan. Pernah tak 73 dalam keadaan ada apa-apa kata kebal ada sesuatu, tentera pembunuh dia di hadapan. Apa cerita Syekh Hafiz Salaman? Tunggu selepas ini tuan-tuan. Mesti pula foto stick tak. Stick tak. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, menarik. Kita bincang mana cerita yang sangat menarik. Sangat menarik. Baik, saya nak cerita tadi Syria kalah hilang Bukit Golan yang strategik. Jordan hilang West Bank tepi barat. Bayangkan dekat Israel kecil tuan-tuan, 1548 tu pun tak hilang. Tahun 7 dia boleh belasah 3 buah negara. Kalau kita baca kajian John Esposito, kesannya besar. Di Middle East ni tuan-tuan menyebabkan kebangkitan Islam di kampus-kampus.
dan kelompok middle class yang berpendidikan, kelompok kelas menengah. Sebab anak-anak muda yang berpendidikan atau kelompok middle class tadi tuan melihat ideologi sosialis Arab gagal untuk menawarkan kemakmuran kepada rakyat Islam yang menjadi penyelamat dan sekalian. Maka slogan kebangkitan Islam mula berkumandang di tanah Arab selepas tahun 67. Mereka dah cuba dah faham apa gagal tuan-tuan. 30 negara, 6 hari, 25,000 mati. Tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan, jadi nak sebut tuan-tuan sekalian, Syria ada kesempatan daripada dia hilang berkuala tu laksanakan dekret tentera daurat dia tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, Syria ni akan negara ramai perisik tentera dan juga pihak cawangan khas atau mukhabarat ni, mukhabarat apa kita panggil SB siput babi. Di mana-mana dalam keluarga saya kadang-kadang dekat majlis saya, suara saya kuat, ada di ustaz macam selipar tu penuh kat dalam ni kan, macam ni lah. Saya buat satu rumah untuk program halaqah kita, usaha kita, tanzim kita, masing-masing apa, di mana-mana SB. Jadi tuan-tuan sekalian, betul lah. Siapa kawan-kawan Syria kata, ustaz berhati, takut dinding pun dia cakap dah tadi. Punya ketakutan sangat kepada bincang perkara politik tuan-tuan sekalian. Itu Syria tuan-tuan. Sebab dia kalau hilang tak tahu ke mana. Colik tak tahu ke mana tu. Sama macam Mesir lah. Saya melihat Mesir dengan Syria dahsyat Syria lagi tuan-tuan sekalian. Dan sebab tu dalam konteks pemerintah ni tuan-tuan sekalian, bagaimana puak-puak Syiah ni mereka menguasai pentadbiran, menguasai kepimpinan. Bashar ni tuan-tuan sekalian, Bashar naik tahun 2002. Tahun 2012 tu dibuat sambutan 10 tahun kematian Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad apa maksud al-Assad? Assad apa dia? Singa. Cuba bayang betapa ganahnya tuan-tuan gelaran kepada pemimpin Syria. Tak, kita pemimpin tak ada, Panggajah Rimau tak ada. Kita Tunku Abdul Rahman bapa kemerdekaan, Tun Abdul Razak bapa pembangunan, Tun Hussein On bapa perpaduan, Tun Mahathir bapa Mirzan tuan-tuan. Tak ada mana ganahnya pada gelaran sini ni bunuh orang yang hilang tuan sekalian. Bahkan penasyid orang bernasyid lagu jihad macam kes Abu Ubaidah tu dipotong lidah tuan-tuan, potong lidah, darah menyembur-nyembur keluar. Punya dahsyat Syria tuan-tuan, dahsyat. Jadi Syria ni tuan-tuan, saya nak mulakan konflik tadi. Ni pun kita boleh start dengan Mesir. Kita kat Syria sampai ke fasa 2010 kita berhenti setakat dulu. Saya kena mula ke Mesir. Lepas ni, lepas Arab Spring kita cerita serentak apa kaitan Syria, Mesir dan juga negara Israel dan kebangkitan Arab Spring ni tuan-tuan sekalian. Baik, Mesir saya sebut tadi tuan-tuan dibuka oleh Amru al-As tuan-tuan sekalian. Amru al-As jadi Gubernur Mesir, dan bagaimana peluasan kuasa ini tuan-tuan, Mesir jadi jelapang makanan yang sangat penting. Allah anugerahkan sungai Nil kepada Mesir tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita lihat zaman Sayyidina Umar Al-Faruq tuan-tuan, pernah berlaku satu wabak di Madinah sampai mereka kurangnya makanan tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar telah mengharamkan daging pada diri sendiri sebab rakyat terus susah. Ini sifat pemimpin Islam. Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, ya Allah, tiba-tiba Sayyidina Umar boleh senyum. Mengapa? Bangsa berita Madinah, hentakan kaki-kaki unta gerak konvoi panjang ni tuan-tuan, gelap Madinah langit. Rupanya 4,000 ekor unta yang syarat dengan makanan dihantar daripada bumi Mesir. Betul lah, Mesir ni jelapang makanan. Dan itulah yang mesti boleh buktikan tempoh setahun peningkatan tuan-tuan sekalian mengeluarkan gandum dan sebagainya di Mesir. Yang selama ni tuan-tuan, pemimpin Mesir dibodohkan oleh Amerika Syarikat, godfather kepada Israel. Baik, cerita Mesir tadi tuan-tuan, mengapa ia penting tuan-tuan? Ia menjadi kepada pusat kerajaan Islam. Tengok kita belajar kerajaan Fatimiyah, kerajaan Ayubiyah, Salahuddin Al-Ayubi yang ambil balik bumi Palestin. Tuan-tuan sekalian, ni Salahuddin Al-Ayubi. Tuan-tuan, dia boleh dibuktikan. Tuan-tuan kalau ke Mesir, Masya Allah, ada Qala Salahuddin, kota Salahuddin. Pergilah, pergi ke Iskandria, pergi mana tuan-tuan sekalian, kita lihat ni, ada kisah-kisah sejarah, kota-kota yang ditinggalkan. Makna, dan tuan-tuan lihat lagi apa bukti hebat tamadun Mesir.
dari Universiti Al-Azhar, universiti pertama dalam dunia. Dan Al-Azhar mempengaruhi politik umat Islam sejak berabad-abad lamanya. Berabad, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, universiti pertama 2 abad lebih awal daripada Bologna University dan Soleno University. Barat zaman pencerahan barulah ada, tuan sekalian, universiti, ada budaya ilmu. Tapi kita ada Universiti Al-Azhar, asal daripada Masjid Al-Azhar, halakah ilmu berhimpun jadi fakulti-fakulti. Tuan tengok Masjid Al-Azhar punya lama, tuan-tuan sekalian. Ada. Saya beritahu muslimin dan muslimat sekalian. Gelah ada tuan-tuan. Allah zalim tak betul. Kalau kita kuliah maghrib tak start bagi gelah dah tuan-tuan. Baik muslimin dan muslimat sekalian ya. Muslimin dan muslimat pada waktu yang dirahmati oleh Allah sekalian, kerajaan Mesir, tuan-tuan sekalian, dia sangat pengaruh menyebabkan penjajah saling berebut kepada Mesir yang disebut sebagai ummu dunia, ibu dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa bukti kita sebut Mesir ni dia boleh pengaruhi dunia Islam? Apa bukti, Bapak sekalian? Baik, ingat fahaman pan-Islamism. Kita belajar sekolah pan-Islamism. Ingat Syekh Muhammad Abduh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Rashid Redha, tuan-tuan sekalian. Dah, saya rasa ini inspire semua orang. Tok Guru ni Aziz letak nama Muhammad Abduh. Ni Abduh dah. Saya tanya, Ustaz ni tahu nama. Jangan betul lah mungkin ayat inspire apa, mana teruja kot dengan Muhammad Abduh, tuan sekalian. Tokoh besar, tuan-tuan sekalian, tokoh pembaharu di Mesir, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian nak beritahu, Abduh ni tuan, dia telah meledakkan kebangkitan rakyat Mesir untuk menentang penjajah British. Tuan-tuan nak tahu betapa pentingnya British boleh baca satu buku The Modern Egypt. The Modern Egypt tulisan Sir Lord Cromer, tuan-tuan sekalian. Baik, cukup menarik. Mana British memang dia anggap Mesir penting. Dan Perancis sempat jajah 3 tahun. 3 tahun. Dan tuan tahu lah bahawa Perancis dengan British selalu mereka ini duduk semeja bincang nak faraid bumi, tuan sekalian. Elakkan perang sebagainya, mereka boleh agih dengan baik wilayah jajahan mereka, tuan sekalian. Dan hak tawan Mesir pula, siapa tuan-tuan? Napoleon pun nampak sendiri. Napoleon sendiri, tuan sekalian. Kalau kita baca pasal Cleopatra dan sebagainya, dah. Lepas tu kita abang cerita hak romantism tu, nak cerita pasal apa, Perancis pun pernah jaya Mesir. Lepas tu British lama, tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat perancangan lah, macam mana mereka nak membaratkan Mesir ni yang dilihat sebagai, tuan-tuan, petunjuk kepada peradaban Islam yang ada di Al-Azhar, tuan sekalian. Sangat berpengaruh. Maka tu ada Al-Azhar dibuat di American University. Lepas tu kalau Al-Azhar ada Ma'had Al-Azhar, sekolah-sekolah Al-Azhar ni sebagai feeder school, sekolah yang kebekalkan pelajar-pelajar kepada Al-Azhar. Contoh macam Syekh Farqawi sendiri belajar di Ma'had Al-Azhar, tuan sekalian. Maka British pun dia akan wujudkan di mana Eton School, macam primary school lah, macam kita ada MCKK Tubuh 1905. Di Mesir pun ada sekolah di mana ambil bangsawan, anak kaya dilatih untuk jadi birokrat, jadi pentadbir. Macam fungsi MCKK ditubuhkan oleh British. Kelompok yang terasing daripada masyarakat Melayu akar umbi duduk di MCKK, makan cara Inggeris, menyambut perayaan Inggeris, tuan-tuan sekalian. Dah, tuan-tuan pergi baca yang Datuk Daulah Kut Lanah tulis apa budaya di MCKK masa belajar. Betul, tuan sekalian. Nak mewujudkan ni satu kelompok yang akan jadi pentadbir, jadi DO dan sebagainya. Bercita rasanya sebagaimana Inggeris, tuan sekalian. Ini diwujudkan di Mesir juga, tuan sekalian. The Modern Egypt, tuan sekalian, buku Sir Lord Cromer. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, apa kaitan pula Mesir kepada dunia? Selain Al-Azhar adalah Muslim Brotherhood, Ikhwan Muslimin. Tuan-tuan, jatuh khilafah Islam pada 1 Mac tahun 1924. Khilafah Islam jatuhnya kerajaan Uthmaniyah yang 600 tahun lebih memayungi bumi umat Islam. Kesannya cukup besar, termasuk bumi Kelantan ini, tuan-tuan. Apa bukti Kelantan ada kaitan dengan Uthmaniyah? Boleh tuan-tuan jawab, apa kaitan Kelantan dengan Uthmaniyah? Ada doktor boleh jawab, sebab hadiah buku harga RM20. Ada doktor boleh jawab, apa kaitan? Sebelum tahun 1915, khatib-khatib Kelantan ni, termasuk Masjid Muhammad ni semua dalam khutbah doa pada khalifah itu. Hinggalah tuan-tuan sekalian, British menggunakan Majlis Agama Islam melarang khatib-khatib bacakan doa kepada khalifah di Turki. Kelantan. Sebab tu kebangkitan Kelantan juga pemberontakan Tuan Guru Haji Hasan bin Munas. Tok Janggut. Kita kena tipu buku teks sekolah.
Sebut Tok Janggut tu, janggut panjang. Lepas tu dia ni protes sebab tak puas hati tak dapat kotak cukai. Bohong. Anak Kelantan juga di sejarah ni. Nama Profesor almarhum Profesor Dr. Nik Anwar, Nik Mahmud. Dia ni penyelidik PhD saya dulu. Mati tak sempat saya bebas PhD dengan dia. Tukar dengan lain pula tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Nak beritahu orang ni berjasa besar tuan-tuan. Kau nak pergi ke London, cari dalam Museum War of London, buka 55 MIO tuan sekalian, jumpa siapa tak janggut sebenar tuan-tuan. Tuan Guru Haji Hassan bin Munah mengaji di Mekah. Tuan Guru tu Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani belajar. Dan apabila saja dah tuan sekalian nak kemarahan penjajah termasuk di Kelantan, tuan-tuan, Tok Guru suruh balik berjuang. Dia balik ke Kelantan. Lepas tahun 1914 tu keluar Fatwa Jihad Al-Akhbar. Apa ni? Fatwa Jihad Al-Akhbar dia keluar oleh Syekh Khalil Afendi, Mufti Kerajaan Osmaniyah. Semua umat Islam disuruh wajib bangkit untuk menentang penjajah asing tuan sekalian. Tu hebat tuan sekalian ni. 1915 dia jerang pasir putih, berlaku pertemuan. Tuan Guru Haji Hassan bin Munas gugur tuan sekalian sebagai syuhada. Saya ingat lama dah kita kalau main tak ada patut, lama dah kita sambut besar-besar buat wacana tentang Tok Janggut. Mana tuan-tuan, kalau cakap gini kita kata susah juga jadi orang payah tuan-tuan, berseberangan idea ni payah tuan-tuan. Ramai memilih untuk berada zone selesa, tidak mengkritik tuan-tuan. Patut lama dah tuan-tuan kita kena ada sebuah filem Tok Janggut tuan-tuan. Saya ada usul 100 orang lebih artis tuan-tuan. Daripada pengarah filem siapa artis, boleh buat filem lama dah pasal Tok Janggut kita tuan sekalian. Bila nak buat filem kita ni pasal Tuan Guru Haji Hassan bin Munah? Dah kena buat tuan-tuan, sejarah hebat. Sama Terengganu, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, Tuan Guru Haji Musa bin Kabar, Tuan Guru Haji Omar Siam. Apa sejarah mereka ni tuan-tuan? Apa kaitan dengan Khilafah Osmaniyah? Masa perang tuan-tuan, perang berlaku di Terengganu, bawa bendera Khilafah Osmaniyah. Orang Terengganu kata bendera Istanbul, bendera Istanbul, orang kampung tuan-tuan. Bendera lambang Pulau Bintan itu bendera Khilafah Osmaniyah. Tuan-tuan sekalian, di sebelah Hulu Terengganu lah. Hulu Terengganu yang sekarang dikubur UMNO, Don Telemong, Don Ajil. Don Telemong nama kampung pelik-pelik, kampung Tok Imam Lapor. Lapor Tok Imam Lapor. Tok Imam Lapor makmum tabak bulu. Memang pernah kat sini tuan-tuan. Ni sejarah mereka mana? Ni kaitan dalam hari tuan. Pandang lagi. Sampai ada boleh buat tesis PhD pasal kaitan ni. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian apa yang berlaku tuan-tuan. Baik. Khilafah tumbang, tuan-tuan sekalian. 4 tahun selepas itu Hasan Al-Banna tumbuhkan Ikhwan Muslimin, Muslim berada tuan sekalian di Ismailah Mesir. Dan tengok cara orang berfikir dengan unjuran strategik tuan-tuan. Dia melihat bahawa Ikhwan tak dikembang dengan pantas kalau berkumpul dan berpusat di Ismailiyah, jauh daripada pusat bandar. Di mana pusat bandar yang menghibur ramai orang tuan-tuan? Kahirah. Ada Siti Al-Azhar, ada ramai kelompok middle class tuan-tuan sekalian, kelompok kelas menengah. Maka tahun 1932 pindah markas operasi Ikhwan ke mana? Ke Kahirah tuan-tuan sekalian. Maka dengan pantas Ikhwan boleh berkembang ke seluruh dunia. Sebab apa? Pelajar-pelajar terbaik tuan-tuan dunia yang minat agama belajar di Siti Al-Azhar di Kelantan. Ustaz Yusuf, Zaki Yaakob, almarhum Tokeh Aman Pres, belajar Al-Azhar, ikut Ustaz Syed Qutub. Tahu tak Kelantan ni? Kelantan awal. Kelantan awal ikut Ustaz Syed Qutub. Hak terbit Syed Qutub punya Ma'rifat Kelantan juga. Dah. Tapi generasi baru tu perlu sibuk Perancis Fukuyama lah apa. Baca lah sebenarnya bahan-bahan sekunder kita. Tapi hak asas kita kena baca tuan-tuan. Ni saya masuk, saya pusing Malaysia, pusing negara tuan-tuan untuk tambah adik-adik. Pah tak ada tarbiyah, pah tak tarbiyah. Saya mudah buat kepesan, buat exam fikrah beri 20 soalan tanya, sebut 3 kitab Syed Qutub. Rupa tak boleh baca Mu'alif Tariq, Al-Adalah fil Islam, Fi Jilal Al-Quran. Dia cakap buat tarbiyah untuk suruh nampak dia hebat. Nothing, tak ada apa sebenarnya tuan-tuan. Tak boleh baca tek-tek yang primer ni, tak boleh baca tuan-tuan. Dan magnum opus kita baca, tak pernah baca. Dan ni sangat malang lah generasi baru ni tuan-tuan. Tak apa-apa kan saya tadi. Zaman Facebook ni sangat malang. Tak mau baca mana. Kalau kita beri exam fikrah tu, sebahagian besar tu fail. Cuba bayar tuan-tuan. Benda-benda asal gerakan Islam tak kenal. Macam mana boleh buat tamrin? Rupanya usrah tak cukup piawaian.
Eric juga pergi tabligh. Tuan-tuan sekalian, itu masalah. Saya nak sebut tadi tuan-tuan, bagaimana Ustaz Yusof Zaki Yaakob, siapa lagi? Ni ada tanda lagi, Ustaz Hasan Saleh, orang Tumpak, akhirnya pensyarah UKM. Siapa lagi? Hak paling besar tokoh PAH lah, Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Mereka ni tarbiyah langsung daripada Syed Qutb. Saya langsung tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat tu, Iraq Syekh Muhammad Mahmud Sawak. Kalau daripada syirahnya tahun segala belajar, akhirnya berkembang, pengakuan ini berkembang. Tuan-tuan yang ikhwan hantar pejuang-pejuang ke Palestin. Disember tahun 1948, puluhan ribu ditangkap. British suruh King Farouk ambil tindakan, suruh balik pejuang ikhwan ni balik ke Mesir. Balik tuan-tuan, serah senjata pada tentera. Apa jadi? Pengkhianatan. Di mana puluhan ribu di semak penjara. Al-Banna tak kenapa lagi. Rupanya 12 Februari tahun 49 Al-Banna mati dibunuh. Ni zaman Raja Farouk, tuan-tuan sekalian. Baik, Raja Farouk dia sangat cenderung kepada Britain, tuan-tuan, dengan dasar kapitalis zaman tu, tuan-tuan sekalian, yang sangat kuat, tuan-tuan sekalian. Anak-anak muda dalam tentera ni, pegawai muda melancarkan apa? Pemberontakan. Hak letak pada Julai 1952. Siapa ketua dia? Jamal Abdul Nasir. Sebut Jamal Abdul Nasir, tuan-tuan sekalian. Jamal Nasir bijak. Habis dia rampas dari tuan-tuan. Masa nak dapat sokongan tu, dia kena baik dengan ikhwan tu. Dia kena baik dengan ikhwan tu, tuan-tuan sekalian, untuk menjayakan sebuah revolusi. Julai 52 nak jatuhkan sistem monarki atau sistem beraja yang dipimpin oleh Raja Farouk, tuan-tuan sekalian. Dikepung istana presiden, akhirnya rapah kuasa. Jadi Mesir tu yang terkejut lah. Sejarah rapah kuasa ni lama dah. Tak pelik, tuan-tuan sekalian. Jadi dia boleh rapah, dia nak ajak Raja Ikhwan collaborate dengan mereka lah, dan pemerintahan beri juga jawatan menteri kepada Ikhwan. Tetapi ditolak oleh pemimpin Ikhwan. Adalah alasan mereka, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Jamal Nasir dia lantik presiden yang transisi, yang bersifat peralihan. Siapa je dia? Jenderal Najib. Jenderal Najib sekejap saja, lepas tu dia naik sebagai presiden kedua Republik Rakyat Mesir. Dan zaman dia lah zaman gelap kepada ikhwan, tuan-tuan sekalian. Ikhwan bukan sekadar harta benda kena sita, kena frozen, tuan-tuan. Puluhan ribu disemak penjara. Zaman tu pada ramai tokoh ikhwan mati dibunuh, tuan-tuan sekalian. Pemikir-pemikir, Syekh Dr. Abdul Qadir Audah. Dr. Abdul Qadir Audah mati syahid, tuan sekalian. Syekh Qutb, hebat Syekh Qutb ni, tuan-tuan. Lalu mahkamah jatuhkan hukuman. Negara umat Islam hantar telegram pada Mesir, jangan bunuh Syekh Qutb. Dah, orang ni pemikir luar biasa, tuan-tuan. Baca Social Justice Islam, Al-Adalah fil Islam ni, orang cetak merata dunia, tuan-tuan. Ma'arif Fitari, milestone, tuan-tuan, merata dunia. Hebat Syekh Qutb. Sampai sekarang kalau kita baca, kita rasa Allah hebatnya Syekh Qutb, tuan-tuan. Dah, dia bunuh Syekh Fatah Ismail, Syekh Yusuf Tal'at, tuan-tuan. Puluhan ribu termasuk muslimat kena penjara. Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili, Hamidah Qutb, Aminah Qutb kena penjara, tuan-tuan. Baik, tahun 7 tu, tengok Allah nak baikkan pada Mesir, kalah dan hilang Sinai. Tengok ulama-ulama berjuang. Hero Sinai, Syekh Hafiz Salamah. Saya letak gambar dia ni, tuan-tuan, dalam Facebook. Bukan saya ulang, dalam fanpage saya letak gambar Hafiz Salamah. Rasulullah, tuan-tuan. Kita tengok tu, kita mentertawakan diri kita sebenarnya. Kita penakut. Syekh Hafiz Salamah ni, terbayangkan kan? Dia muncul depan istana presiden, tentera, akhirnya boleh jadi terbelah. Orang ni ada karamah ni, tuan-tuan ni. Orang yang bukan kata khatib biasa, imam biasa, orang ni memang ada karamah. Masa matinya Jamal Nasir tahun 70, naik Anwar Sadat, presiden ketiga Republik Rakyat Mesir. Anwar Sadat naik presiden Mesir dalam keadaan kebangkitan Islam sudah berlangsung. Anak-anak muda bangkit. Macam mana tuan-tuan nak menguasai rakyat ke anak muda? Tindakan diambil, dibebaskan puluhan ribu anggota ikhwan daripada penjara tadi, daripada sel-sel penjara. Termasuk almarhum Ustaz Ahmad Tilmisan dibebas. Termasuk Zainab Ghazali bebas tahun 1971 atau 72. Zainab Ghazali bebas. Bebas. Jadi dia minta supaya ulama-ulama tentukan masa paling baik untuk lancar perang, untuk ambil balik Sinai. Ulama-ulama termasuk Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud fikir paling baik Ramadan Syahrul Jihad. Ramadan bulan jihad. Kita baca Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran. Peristiwa apa? Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. Perang Badar. Tuan-tuan baca apa? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran juga surah Al-Badar. Sudah pula tanya doktor, ada surah Al-Badar, tuan? Ada ibu-ibu? Ada surah Al-Badar? Tak ada jawapan? Ada.
Abu Dawah. Al-Badar surah Al-Imran lah. Tak apa yang bimbang. Saya tanya buat dari Quran, tak jawab. Jangan bimbang. Tanya surah Muhammad. Apa nama surah Muhammad? Oh, kata ustaz yang salah. Tunduk belaka warok belaka. Dia pakai Downhill syndrome. Tunduk belaka dah. Surah Muhammad nama dia surah Al-Qital. Surah Isra nama dia surah Bani Israel. Surah At-Taubah nama dia surah Al-Bara' Al-Bani. Kena ambil tahu juga kita doktor pun tuan-tuan ni di Quran kita ni. Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahu bagaimana kita baca Allah sebut dalam surah Al-Imran atau surah Al-Badar, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 kafir dibunuh. Perang Badar, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Hisham, Abu Jahal mati dibunuh. 70 kena tawan sahabat sekalian. 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Ramadan sebahagian peristiwa perang Tabuk tahun 9 Hijrah. Ramadan peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Kita baca surah kemenangan, surah kemenangan ayat pertama yang turun selepas daripada Sulh Hudaybiyah. Tuan-tuan baca apa? Doktor baca apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Ulama sebagai besar ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata merujuk kepada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tahu apa lagi? Perang Jalunya Ramadan, operasi ketenteraan Tariq bin Ziyad, bulan Ramadan di Sepanyol menang. Saya pergi ke Granada, ke Alhambra, tengok ada sungguh tuan-tuan, bukan main-main. Masya Allah, hebatnya menang Ramadan. Tuan-tuan, baik, akhirnya pilih bulan Ramadan. Berlakulah perang Ramadan 1973. Ni sebut secara besar ni, jodoh-jodoh kali Arab yang boleh menang. Jodoh kali tuan-tuan. Cuma rekod pecah boleh pula. Kalau boleh istilahkan menang lah, 14 hingga 22 November 2012 ni. Hak perang Israel lawan dengan Hamas 8 hari out Israel. Hak tahun ketiga ni hebat, ulama-ulama terlibat. Contohnya Wira keluar Facebook kata duk sebar tu Syekh Hafiz Salamas kan 90 tahun lebih. Tuan-tuan hebat. Dalam keadaan di surat ini di sini tahun perang ni, kereta kebal ada apa-apa Israel ni dah mara ke hadapan. Kereta kebal model baru, Amerika berkatakan tentera tuan-tuan dah berganjak ke belakang. Hafiz Salamas paling hadapan. Dia ambil pasir, dia genggam. Dia baca dengan Surah Al-Anfal ayat 17. Surah Al-Anfal ayat 17. Ayat ni juga tuan-tuan sahabat-sahabat Hamas, Brigade Al-Qassam, tuan-tuan dia baca tu, dia boleh tembak drone Al-Ma'ikrah jatuh, tembak helikopter Apache jatuh, tembak F-16 jet Israel jatuh. Tuan-tuan, Quran ni mukjizat. Syekh Hafiz Salamas dia ambil pasir, dia genggam. Dia baca apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Dia balik kereta kebal, tuan-tuan, meletup kereta kebal dengan pasir dan kerikil dia baca Quran tadi. Nak beritahu tuan-tuan, Quran ni mukjizat. Quran mukjizat. Kita panggil Al-Huda, Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Qalam. Doktor kalau tahu ilmu Al-Shifa, Quran ni Masya Allah memang hebat tuan-tuan. Hebat tuan-tuan sekalian, hebat. Banyak kita boleh ambil ilmu Quran berkaitan dengan perubatan dari Al-Shifa dan sekalian. Hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan moral sangat tinggi tentera Mesir. Sebab apa? Ulama-ulama termasuk Syekh Hafiz Salamas beritahu tentera Mesir, sehari dah puasa, banyakkan baca Quran. Sebab Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Mana qiyam? Ramadan syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Tuan-tuan tengok kita Malay tipikal macam mana tuan-tuan. Dulu pertama penuh majlis surah, penuh tuan-tuan. Ayat kalau majlis Kuala Lumpur tu rasa penuh, ramai sangat. Masjid penuh, pasang kanopi 4-5 butir pun penuh tuan-tuan.
Masjid Tayyibin, Taman Bidara Selayar. Allah, terkejut tengok ramai orang. Jangan kata kita terkejut, tiap masjid pun terkejut tengok. Ni hantu kubur mana wahai. Dah. Lepas minggu ketiga keempat, la salam wala kalam. Itulah. Dia ihya mana ni? Kat Kamda, Jajas tu, tes tu, budak tanda. Dia tinggal fasa paling penting, 10 orang tak itu pun minana. Lepasan daripada api neraka. Dah. Aisyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi solat malam sampai bengkak kaki. Nabi solat malam bengkak kaki. Kita bengkak hati, tuan-tuan. Benda tak imam baca lama sangat. Saya balik pulau penting. Aku depan dengan papi semalam. Dr. Faizah ada, Dr. Tajudi ada. Menangis tuan-tuan. Saya 2 kali jumpa tak imam. Jumpa 2 kali sebab adalah urusan. Macam kita bincang macam mana nak bantu pulau perhentian dengan 2,000 lebih orang, 2,000 lebih penghuni. Dan saya sekali tengok tuan-tuan, saya biasa khatib Kuala Lumpur, sekali saya semenjak pulau perhentian. Tok Bilal duduk ujung berada masjid, tangan dia macam ni, duk kira orang bergerak masjid. Tak cukup 40 orang, tak boleh mula sembahyang. Dapat 2,000 lebih penduduk. Tuan-tuan sekalian, dia kata apa dia kata ustaz, dia kata orang pulau ni jahil berdaulat. Siapa dia ingat balik kisah jahil berdaulat? Saya pun tengok zaman saya budak dulu pernah dengar istilah jahil berdaulat. Jahil tapi bodoh sombong. Ramadan tak bila cik tak imam kata apa ustaz? Pula dia jegah tu. Tak imam, tak usah baca panjang-panjang, baca Qur'an Allah ada. Dia pula agak tak masuk baca Qur'an Allah tak bila. Itu masalah. Lah, jadi saya nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, Ramadan syahrul maghfirah. Jadi dulu kalau perang dengar lagu Terenggelik Umi Kalsum. Tuan-tuan sekalian, akhir Ramadan boleh menang. Konvoi tentera dah marah siapa Rafah. Amerika tuan-tuan Godfather Israel telefon Anwar Sadat suruh hentikan konvoi tentera. Maka Amerika bentuk, dia buat plan Camp David, perjanjian Camp David tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Anwar Sadat diingatkan oleh ulama-ulama, oleh ikhwan muslimin, jangan khianat, jangan tangan-tangani sebab khianat bumi Palestin, bumi Israel. Ulama-ulama termasuk yang terkenal dan fenomenal nama Syekh Abdul Hamid Kish. Atau pernah baca buku saya dalam buku tokoh gerak saya masukkan Syekh Abdul Hamid Kish, ulama buta. Tuan-tuan, fenomena. Kalau kita pergi ke Mekah, tuan-tuan sekalian, sekarang saya tak ingat 100 tahun dulu ni. Kalau dulu masih ada. Dia dulu dalam bentuk kaset dia merata dia jual. Syekh Abdul Hamid Kish. Dulu memang dalam 80-an macam zaman fenomena Haji Adi, tuan-tuan. Ni bangunan ni tempat dia cetak Pustaka Jihad. Dia cetak kaset-kaset sebar dalam 80-an sekalian. Meskipun cetak kaset Syekh Abdul Hamid Kish di Arab Saudi pun tuan sekalian ni. Kita berharap hebat. Dia fenomena tuan-tuan. Dia kalau khutbah tuan-tuan, semua akan menangis. Kalau Jumaat pukul 12, pukul 8 tu main masjid dah. Nak tak live dan dekat tengok Syekh Abdul Hamid, ulama buta. Dia khutbah orang menangis merah mata tuan-tuan. Tempat kita Malaysia merah mata juga, merah mata tidur tuan-tuan. Tak tidur macam mana? Tajuk khutbah, makanlah buah-buahan tempatan. Jagalah kebersihan air sungai kita. Berat tuan-tuan. Jadi dia tegur Sadat baca ayat Quran. Baca surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali kamu, penolong kamu, pembantu kamu, teman rapat kamu, pemimpin kamu. Sebahagian mereka merupakan wali kepada sebahagian yang lain. Ada mikir dia kena tangkap, penjara, tuan-tuan kena gari. Dia kata Sadat, aku bukan nak pada kursi kamu Sadat, aku bukan nak pada kuasa kamu Sadat, aku buta, kamu pun aku tak nampak. Kena penjara tuan-tuan. Ini kezaliman tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, Anwar Sadat tanda tangan ni perjanjian Camp David. Maka kena bumi Palestin, maka ada harga yang dia kena bayar. Apa dia tuan-tuan? Semasa perayaan Yom Kippur tahun 1981 tuan-tuan, dalam semasa perayaan tengok dia angkat tabik hormat di pentah utama, kita pakai pentah diraja tuan-tuan. Perayaan tentera lalu seorang pegawai tentera nama Lieutenant Khalid Islambuli. Lieutenant Khalid Islambuli melompat daripada trak tentera, tembak dengan machine gun atas pentah utama. Mati Anwar Sadat tahun 81. Maka naiklah Hosni Mubarak sebagai presiden keempat Republik Mesir. Apa jadi pada ikhwan tuan-tuan? Mass crackdown. Mass crackdown, tangkap apa ramai. Puluhan ribu kena tangkap. Puluhan ribu tuan sekalian.
termasuk dengan segera dimilik negarakan seluruh masjid-masjid persendirian sebanyak 40,000. Sebab tuan-tuan, gerakan Islam ni tuan-tuan, sama ada Ikhwan, sama An-Nahdah, PAS, tuan-tuan, sebab Jamiah Islami, masjid lah kubu mereka. Kubu mereka. Tak pelik tuan-tuan. Tengok macam mana Selangor boleh jadi begitu hebat-hebat. Dah. Jauh melonjak ke depan, tinggalkan negeri lain. Sebab apa? Penguasaan masjid oleh kelompok. Anak-anak muda PAS, anggota-anggota Usrah PAS, kuliah Ustaz Azhar Idrus, Masjid Negeri Syahadah 30,000 orang. Masjid Hasanah Bangi 20,000 orang. Masjid Al-Azimah 20,000 orang. Dan kuliah di mana-mana, masjid kita kuasai. Maka PAS begitu kuat di Selangor. Kalau DUN menang, DUN Bangi sampai 11,000 boleh menang, tuan-tuan. Parlimen Kota Raja, tuan-tuan, menang sampai hampir 30,000 boleh menang. Dah, mana? Tengok masjid-masjid yang hidup. Masjid-masjid yang hidup, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan tengok 15 DUN yang terdengar, lagi menarik. Lagi menarik. Start pada Cukai, Paka, Sura, Rurendang, Adu Lipat, Bukit Payung, Batu Borok, Wakam Pelan Ladang, tuan-tuan Teluk Pasunya dengan Manir, tuan-tuan sekalian, Bukit Tunggal, Tepur, tuan-tuan. Semua 15 DUN tu, tuan-tuan, demografi politiknya, tuan-tuan, masjid-masjid surapah ni banyak, kuliah pengajian banyak. Tapi masuk besuk setiu besuk la salam wala kalam. Penat tak sekalian? Besuk apa DK Barat pancurah tak sekalian. Inilah, jadi tak kuat masjid, tak kuat oleh ilmu, maka tuan-tuan kita tak kuat. Sama tadi, dia lihat pada sama 40,000 tuan sekalian, dia kawal ketat masjid-masjid tuan sekalian. Ini zaman Hosni Mubarak dan beliau menerima 1.3 bilion USD setiap tahun. Bukan pinjaman, tuan-tuan, serah cair gitu kepada Hosni Mubarak. Tapi kena pertahankan Israel. Saya ingat satu peristiwa Operasi Kaslik. Operasi Kaslik pada 27 Disember tahun 2008 hingga Januari tahun 2009. Masa sekarang saya di London, program di London tuan sekalian. Jadi yang menarik tuan sekalian, 25 Disember hari Khamis, Livni, Menteri Luar Israel yang perempuan ke Livni, dia mesyuarat dengan Hosni Mubarak di Kahirah. Lepas mesyuarat, Livni buat press conference. Dia menyatakan apa dia akan berlaku perubahan besar di Gaza, di Palestin, di Gaza tuan sekalian. Apa berlaku? 2 hari lepas itu, hari Sabtu. Mengapa Sabtu? Sayyidul Ayyam, penghulu hari bagi orang Yahudi. Kita Jumaat, Sabtu, pukul 11, 25 minit pagi. Apa berlaku tuan-tuan sekalian? 60 jet F-16 Israel atas Gaza. Tuan-tuan sekalian, 3,500 syahid, 25,000 bangunan hancur. Saya masuk Januari tu, masa perang Januari saya masuk tuan sekalian. Apa berlaku tuan sekalian? Gaza ni 8 km, tarik ke bawah 40 km, 1.6 juta orang. Tuan-tuan, 1 km persegi 25,000 orang. Padat penduduk tuan-tuan sekalian. Bom jatuh kat mana? Akan terpuncit kena orang tuan sekalian, mati atau cedera. Macam mana F-16 tu, jet China tak boleh pusing ni. 60 buah dalam ruang udara 8 km. Dia kena ambil ruang udara luar. Rupanya mesyuarat 25 bulan, Mesir izinkan Israel guna ruang udara dia untuk berdil Gaza. Tuan-tuan, tuan-tuan cuba bayang. Mereka ni Arab. Saya nak buat tuan-tuan, jangan pelik kalau tuan lihat bergelimpangan hari ni, berpuluh syuhada ini. MP saya bawa pergi gambar dah, tunjuk Mesir ni. Ini orang datang yang bersyahadat macam ni semua syahid tuan-tuan. Bukan satu Malaysia ni tuan-tuan ni, atau satu Mesir syahadat tuan sekalian. Tak usah pelik tuan-tuan, lama dah mereka buat. Tak usah kata Allah, Mesir bunuh, lama dah tuan-tuan. Lama dah. Syekh Kamas Taniri, nakib Ustaz Yahya Osman almarhum, mati dah penjara, mati kena seksa. Keluar utusan Mesir. Utusan Mesir kata Syekh Kamas Taniri mati bunuh diri. Saya Ustaz Yahya nakib saya, walaupun saya fungsi tarbiyah pusat pemuda tuan-tuan. Saya kata Kamas Taniri ni tajuk tak tinggal tajuk. Orang sangat baik, tapi tiba-tiba difitnah, mati bunuh diri. Penjahat utusan Mesir, cakap utusan Mesir tuan-tuan. Dah, kita tahu mana bunuh orang tak biasa. Tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu tuan-tuan, dia juga dia kesekat, dia jaga betul-betul Rafah border. Masa saya masuk punya payah tuan-tuan sekalian, cuma ada rezeki. Sebab saya masuk dengan Kamal Syami, bekas pegawai tentera Mesir.
Mungkin tuan-tuan pernah baca buku saya, Cipta Gaza, saya sebut kisah Kamal Syami tuan silat. Ini bukan betul, kebetulan pula tuan-tuan. Kalau jaga Rafah Border, general tu satu college di military college dengan dia. Tu harus kita masuk tu. NGO lain masuk balik awal, tuan-tuan buat apa? Kita masuk rezeki tuan-tuan. Masa tu dia cerita Gaza, nanti cerita pasal tu masuk. Apa cerita tuan-tuan? Kita masuk di hospital Ashifa, orang sakit dia baca Quran, rupa ubat biu habis. Ubat-ubatan habis, tuan sekalian. Rupa di Bandar Al-Arish 40 km Rafah Border tu, dalam tadi bertimbuk-timbuk barang-barang misi bantuan. Dia punggah situ tuan-tuan. Ubat, pakaian, ubatan. Trailer ni beratus-ratus trailer tuan sekalian. Tak boleh masuk. Cuma tengok tuan-tuan, satu hari 2 trailer atau 3 trailer. Lepas tu Mas Bro ni macam RTM lah. Mas Bro tu RTMC. Dia standby kamera depan Rafah Border. Terak masuk ada petunjuk. Ada tengok kerajaan Mesir membantu umat Islam Palestin. 2 terak sehari tuan-tuan sekalian. Batu orang hak jenis di kampung-kampung Mesir tu mati-mati mereka kata Mubarak tolong Palestin. Ni. Hak jenis kampung Timur Lapor di Mesir lah. Tuan sekalian. Dah. Bahkan tuan-tuan kita deal dengan NGO ikhwan macam Arab Medical Union. Tuan-tuan sekalian. Lepas operasi kasih hilang. Dr. Mohsin hilang tuan-tuan. Nak beritahu dahsyatnya. Siapa tak dibenarkan di masjid dia. Sebut pasal jahat saya tak benar. Khatib ke kuliah tak benar. Khutbah tak benar tuan sekalian. Ni zaman Hosni Mubarak. Tuan-tuan sekalian. Tengok. Zalim sangat tuan-tuan, di mana orang Palestin terpaksa korek bawah tanah. Turun bawah tanah. Tuan sekalian korek. Nak masuk dalam Allah tuan-tuan. Dahsyatnya mereka ni tuan-tuan. Tuan tikus. Tuan sekalian. Turun bawah tanah. Di Rafah Border tuan sekalian. Jadi nak start dengan Arab Spring berlaku Tunisia. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Tengok cerita anak muda tuan-tuan sekalian yang dia ni menganggur, berada universiti, jual buah-buahan. Buah-buahan dirampak oleh penguat kuasa. Bandaran, dia frah, dia bunuh diri dia tuan-tuan. Zaman Facebook, zaman Twitter ni tuan sekalian, anak muda share, kongsikan dengan pantas, akhirnya puluh ribu atau ribu juta turun ke ibu negara, tumbang rejim bin Abidin tuan sekalian yang merintah 31 tahun. Saya ingat zaman Habib Bourguiba tuan-tuan, dia terharapkan gerakan An-Nahdah yang dipimpin oleh Syekh Rashid Ghannouchi. 3,000 kena penjara. Rashid Ghannouchi sempat migrate pergi ke mana? Ke UK. Tuan-tuan sekalian, baik. Kebangkitan di Tunisia tu mengapa dengan pantas di Middle East tuan sekalian, termasuk juga Afrika Utara. Tuan-tuan sekalian, mengapa paling hebat Mesir, sebab Mesir ialah tunjang dan tumbuh kepada gerakan Muslim Brotherhood tuan-tuan sekalian. Walaupun pada asal tak nampak pada ikhwan, tapi makin nampak tuan sekalian. Orang daripada 1,000, 10,000, 100,000 kemuncak 8 juta berhimpun. Selama mana? 18 hari. Tuan-tuan bayang, cuba lihat balik YouTube. Bagaimana rakaman-rakaman YouTube di Medan Tahrir. Saya bayang tuan-tuan, saya kata ish, memang nak balik kita bahasa Arab tak mampu tuan-tuan. Tengok ni tak? Kita cerita bab sirah Nabi, sahabat kena panah tu, terpacak panah, sembahyang lagi. Sama tak berlaku, tengok sujud tak ada. Kalau sembahyang kena berdiri, hak lari lagi, hak tak lari, saya Allah tahu hebat tuan-tuan. Kena orang tembak tak lari lagi. Punyalah hebat mereka tuan-tuan. 18 hari mereka bertahan. Melayu boleh. Ni anak muda di sini cerita revolusi, cerita Arab Spring. Saya tak canggah, saya tak jawab, saya diam ya tuan-tuan sekalian. Saya tak canggah, saya diam saja. Tuan-tuan nak tahu apa jawapan, kena panggil wacana lain kali tuan-tuan. Saya tengok bakses politik macam mana bentuk hierarki, piramid, apa tuan-tuan, struktur piramid dengan struktur bawah macam mana, hierarki sosial ni kita bincang lagi dalam wacana lain kali. Tuan-tuan, cuba lihat Mesir beza kita. Tuan-tuan, 18 hari kita buat bersih tuan-tuan. Bersih 3. Ada kawan saya first timer, staff Petronas. Teruja tengok orang pergi bersih iklan bersih nak pergi juga. Dia first timer dari UK. Masa dekat Taman Merdeka, yang perlu tembok gas peduli mata. Lari bercempura masing-masing, pedih mata, ambil plastik garam masing-masing, mamau garam tuan-tuan. Kawan kita ni ambil plastik garam, mamau garam, tak rasa masin, rasa manis tuan-tuan sekalian. Salah bawa plastik gula. Kata tuan-tuan sekalian dah. Kita Melayu jiwa sentimental. Jiwa bok titik poli, brori manatika tuan-tuan sekalian dah. Nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? 18 hari tumbang. Ruang demokratik akan dibuka. Tunisia sama, dihidupkan balik Parti An-Nahdah.
Rashid Ghannouchi balik semula ke Tunisia di atas permintaan masyarakat. Itu hebat tuan-tuan. Balik daripada buangan tuan-tuan, dan dengan pengalaman yang dia ada di negara barat, macam mana susun balik gerakan, cukup jaya tuan-tuan sekalian. Baik, apa kita lihat berlaku di Mesir tuan sekalian? Kelompok-kelompok daripada Neo Salafi yang dulunya puak-puak ni membid'ahkan pilihan raya, sistem demokrasi, tak syar'i, tak. Akhirnya tubuh Hizbul An-Nur. Tuan sekalian, Ikhwan tubuh Hizbul Hurriyah wal Adalah atau FJP, Freedom and Justice Party. Dr. Mak Musi jadi presiden. Tengok. Ada cerita panjang macam mana fenomena daya tuan-tuan sekalian. Dan krisis dalaman ni juga berlaku tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan semua pun tahu macam mana ada pecah-pecah firqah kepada ikhwan tuan-tuan sekalian. Dan kita pun faham pada saya sendiri dengan berjasanya, dengan aminnya tuan-tuan sekalian. Dan ada pula islahnya tuan sekalian. Mesti pun sama. Tuan-tuan nak menyamaratakan, nak uniformize semua pandangan manusia ni payah tuan sekalian. Termasuk tokoh macam Dr. Kamal Helbawi yang bertembur dengan pandangan syura, pandangan keadaan ikhwan. Ni tadi berlaku di Mesir. Ingat Presiden tuan-tuan, kita lihat macam mana Dr. Mak Musi menang lawan dengan Syafiq tuan sekalian. Walaupun didokong oleh pokok sekolah, dokong Syafiq tuan-tuan, tetapi lihat orang Mesir melihat wibawa yang ada pada Dr. Mak Musi dan ikhwan ni, dia bekerja keras. Saya paling tertarik tengok macam mana mereka bangkan stesen TV mereka. Sangat menarik tuan sekalian. Kalau kita pergi Mesir, kata gani tak TV ikhwan gani tuan sekalian. Saya ada khayal dah kalau main tapah TV gini ya tuan-tuan. Dah, seronok tengok macam intelektual pagi-pagi dengar perbincangan. Hebat tuan sekalian. Baik, tengok macam mereka manfaatkan media baru. Media baru tuan-tuan sekalian, Facebook, buat vlog dan sebagainya, buat vlog tuan sekalian. Sebab Syekh Dr. Syukur dalam kitab Fiqhul Jihad menyebut bahawa internet ni merupakan ladang dakwah yang subur. Tuan-tuan sekalian. Dah. Sebab tu kita semua kena aktif dengan Facebook, dengan Twitter, dengan media baru tuan-tuan. Ini media dakwah ni tuan-tuan. Kau mari ke Masjid Surau kita kuliah tu. Allah muka baik-baik dah tu. Muka kanak-kanak ada bina tuan sekalian. Nak muka pecah gudang kat luar macam mana? Ni lah sebenarnya Facebook tuan-tuan. Dakwah kita menyampaikan citra perjuangan kita tuan sekalian. Baik. Jadi saya ingat sekadar terlekuk dah sejam lebih kita sama. Kalau tuan-tuan nak kongsikan juga pengalaman, saya ada kawan-kawan kita juga yang pernah pergi ke Mesir, buat daily work di Palestin sebagainya, nak kongsikan pengalaman. Dan saya di Syria kita 2 kali, Muslim Care, misi bantuan Syria ni 2 kali. Yang pertama kita melalui Antakya atau melalui Turki. Sebab negara yang paling hadapan membantu umat Islam di Syria ialah Turki tuan-tuan sekalian, Turki. Sebab itu kepada tuan-tuan, episod yang berlaku kepada Mesir dia akan menyambung. Dia macam jangkitan Arab Spring. Di mana negara berikutnya teori domino ni akan berlaku. Apa itu teori domino? Kejahatan satu petak akan membawa kejahatan petak yang lain. Ini diguna zaman Perang Dingin. Bertembung blok demokrasi kapitalis di people Amerika dengan blok komunis people Soviet. Istilah teori domino tuan sekalian. Jadi mereka saksikan Turki. Sebenarnya Turki mereka akan lawan lagi. Saya jumpa Profesor Dr. Anwar, Presiden UNICEF, masa saya forum orang lepas, dia tadi balik daripada Turki, dia dekat dengan dalam taksin dia tak lihat kelompok ramai orang bantah. Tapi CNN ni tuan-tuan, dia cuba besarkan soalan macam huru-hara dah Turki ni di bawah AKP, Rashid Tayyip Erdogan. Mereka cuba nak rosakkan industri pelancongan Turki yang memberikan sumber pendapatan besar kepada Turki. Tuan-tuan kalau ada rezeki pun pergilah Turki. Menarik, saya pun lagi duduk kena syai, kena teh dekat tengok Selat Bosphorus tuan-tuan. Dia ni pertembung antara 2 budaya, Asia dengan Eropah. Turki ni kira paling luar biasa lah orangnya tuan-tuan. Allah kalau muslimat Turki melintah tak kosong sembahyang tuan-tuan. Ya Allah Akbar, dahsyat. Bukan tahu sekolah tu akhwat tuduh ni. Ni tak muka, tak kulit tangan, kulit warna putih kemerahan. Kulit ini menggugakkan tentera awam. Hidung macam-macam, kita lepaskan tuan nak disambung hidung. Jadi Turki adalah sasaran berikutnya kepada ni lingkaran syaitan. Tuan-tuan sekalian, di mana tuan-tuan Israelnya, Godfather Amerika dan juga negara teluk yang kaya. Mengapa? Negara teluk tuan sekalian. Saya rasa France sangat kecil mengapa Saudi awal-awal lagi tuan-tuan menjaga sokongan kepada jatuhnya Dr. Mursi. Bukan nak tuan-tuan.
saya kata akan ada Mekah Madinah, taubatlah hum. Saya tak injak Saudi tuan-tuan. Saya cukup menyampah dengan Saudi, cukup menyampah dan sekalian. Dah, tuan-tuan bayang tuan-tuan, tuan-tuan bayang. Mereka tangkap Dr. Salman Audah. Mereka tangkap perkara kita la tahzan. Dr. Ekoni. Dr. Ekoni apa dosa dia? Lepas operasi Kasdi, Gaza kena serang, dia bercakap kita sepatutnya bantu Palestin. Dia kena penjara. Tuan-tuan, Dr. Abdul Rahman Sudan, Imam Masjid Haram pernah kena frozen berapa bulan. Tahu cerita dia? Dr. Abdul Rahman Sudan pernah kena dibukukan tugas sementara. Sebab apa? Dia baca Qunut Nazilah. Dia sebut pasal Israel, sebut pasal Yahudi, sebut pasal Palestin. Tuan-tuan, akhirnya direhatkan. Sebab tu tahu pasal tahun lepas, kalau tuan tengok siaran radio saya di Mekah Ramadan, tuan lihat ringkas Qunut Nazilah dia. Dah, dia tak panjang sangat pada dulu. Sebab apa? Ada orang akan tekan dia, ada benda dan doa tak boleh disebut tuan-tuan. Ni Saudi tuan-tuan. Ada optika pula. Ada ke? Kalau kita pun minat sejarah, ustaz dia kata, betul ustaz ada gitu. Pasal apa dia kata? Yang seawal duduk di Saudi. Ni dia kata ni Dr. Alisa pun duduk Saudi. Tuan-tuan, itu tahun 60-an dan 70-an. Masa tu Saudi sedang bersaing dengan Mesir untuk jadi ketua atau champion negara Arab. Dah, zaman nasi nama besar tuan sekalian. Jadi Saudi ni tuan-tuan, dia nak nama juga Saudi ni. Dia akan ambil habis siapa penentang pada zaman nasi, ambil. Dia usahakan politik lagi. Beri kedudukan istimewa di Saudi. Siapa dia? Profesor Dr. Muhammad Al-Wakil. Profesor Muhammad Al-Wakil ni tuan-tuan merupakan nakib kepada tuan guru presiden kita. Siapa dia? Profesor Muhammad Kutub, adik Syed Kutub, ambil duduk mengajar di Saudi. Ni, kalau kita ni, kita fiqh sunnah. Fiqh sunnah tuan-tuan. Nama apa Syekh? Syed Sabit. Dah. Boleh tengok kitab dah. Syekh Sabit. Tuan-tuan. Ambil mengajar Masjid Haram. Syekh Dr. Ali Sabuni mengajar Jeddah. Bahkan antara terlibat dengan kurikulum pendidikan di Saudi. Siapa dia? Syekh Awad, Syekh Awad. Duduk mengajar di Madinah. Tuan sekalian. Tu nakib batu gajah di semasa Madinah. Nak beritahu tuan-tuan, itu masa mereka bersaing nak jadi ketua atau champion negara Arab. Baik, satu masa tuan-tuan, Mesir jatuh miskin. Mesir lepas yang kena miskin tuan-tuan. Teruk tuan-tuan. Bayang, Nil ada tapi tak boleh tanam gandum. Kena import gandum Amerika Syarikat. Tak keteruk tuan-tuan sekalian. Mesir telah menonjakkan tuan sekalian. Bukan sekadar tanaman, ruci orang Mesir. Bahkan pendapatan daripada sahaja tersasul tuan-tuan sekalian. Hebat Mesir tuan-tuan. Hebat, Masya Allah. Hebat. Menggalakkan dinasti kecil sebagainya. Kalau beri tempoh 5 tahun Mesir, tuan-tuan, Mesir akan jadi kuasa baru kepada negara Arab. Tapi tengok apa Saudi buat tuan-tuan sekalian. Ini persaingan politik Arab pula tuan-tuan sekalian. Ini muslimin dan muslimat. Itulah saya ingat untuk sekadar perbincangan pada hari tentang konflik yang berlaku di Mesir. Dan saya rasa konflik akan panjang. Konflik ini akan panjang sebab sikap orang Arab. Dia tak macam Melayu tuan-tuan. Kita, bangsa kita memang kita mudah sejuk. Mahathir kata Melayu mudah lupa. Hak ni saya setuju dengan Dr. Mahathir. Hak ni lah tuan-tuan. Lihat apa krisis di Syria. Paling awal tak tengok apa berlaku. Aljazair 21 Disember tahun 1991. Tuan-tuan, Front Islamic Salvation menang 90% pilihan musim tamu. Apa jadi? Barat, masuk Perancis yang pernah jajah Algeria di Merdeka tahun 62 tuan-tuan. Perancis sangat berperanan. Perancis gunakan tentera rampas kemenangan FIS. Dr. Abbas Madani, Syekh Ali bin Hash, Abdul Qadir Hachani, Syekh Qadir Rabah, semua ditangkap dan konflik berlaku. Buat hampir 1,000 terkorban dalam perang sejarah yang panjang. Sebab apa? Kelompok Islamis ni tuan-tuan, dia ada satu kelompok lagi. Dan inilah dibimbang dalam Indonesia ni supaya kelompok jihadis. Dr. Balik Wan ni dah 2 hari lepas, Ikhwan, kami tak mampu nak kawal semua penyokong Islam. Tak ada nak kawal. Ada satu grup ni tuan-tuan ni, orang macam Dr. Ahmad Az-Zawahiri. Ini murabi besar ni, Syekh Hafiz Salamah tuan-tuan. Hafiz Salamah tentera tahu rekod dia apa dia. Kalau cakap orang ikut. Kalau kata perang, orang akan perang tuan sekalian. Tu. Ni jadi di Aljazair ada grup Afghan. Afghan ni ialah mujahidin kau pergi perang di Afghanistan selepas tahun 1979 dan dekat tahun 80-an hingga tahun 89. Afghanistan ni tuan-tuan bebas daripada Soviet. Grup ni tuan-tuan dia tengok jadi pada FIS, dia akhirnya
angkat senjata dan bakalan konflik berdarah mati. Hampir 100,000. Angka rasmi kata 70,000. Angka tak rasmi hampir 100,000. Ni Mesir pula tuan-tuan. Syria tak habis cerita lagi. Syria tak habis cerita tuan-tuan. Sebab tu darah telah tumpah, nyawa telah hilang, maka tuan-tuan sekalian, dendam. Api dendam ni sukar untuk dipadamkan. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Jadi saya sekadar itulah muslimin dan muslimat sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Jadi kita buka sesi soal jawab untuk kalau ada pertanyaan ataupun minta penjelasan daripada Ustaz, kita boleh buka untuk sedikit sesi soal jawab. Boleh kecek di mic dah ada depan kan? Okay, Mak Mego tu boleh kecek. Boleh tuan-tuan juga ada buku-buku yang berkaitan lah. Kalau tengok macam Mesir, macam Syria, juga tentang Arab Spring. Mana jual RM10 lah, kedai RM20, RM10. Tuan baca lah berkaitan Spring pada Mesir, Syria, Palestin. InsyaAllah tuan sekalian baca untuk pencerahan perkongsian insyaAllah. Sila. Assalamualaikum. Kami dapat rampasan tentera, macam mana statusnya rampasan tentera di Mesir? Macam mana berlakunya rampasan kuasa, dia punya kronologi dia. Baik, kalau tuan-tuan lihat macam mana Amr Musa tuan-tuan. Amr Musa dia ditawarkan dalam 100 orang masuklah kelompok untuk mengubah perlembagaan perlembagaan baru Mesir. Jadi tuan-tuan, Amr Musa ni pergi ke Israel. Dan apa pertemuan dengan Israel? Dia balik ke Israel, itulah dia mula tuan-tuan. Dia tarik diri daripada kelompok 100 orang. Hari ni kalau kita baca, jangan kata baca tengok CNN, tengok Stanford, Sky News, tengok BBC tuan-tuan. TV3 tu jahat tuan-tuan. Jahat semua tuan-tuan. Dah. Dia ambil satu kronologi silap. Dia sebut Mursi, diktator Mursi, rejim Mursi, tuan-tuan. Mursi Al-Hafiz. Dr. Mursi hafal 30 juz Al-Quran. Bekas profesor kejuruteraan, anak-anak dia 5 hafal Quran. Zawjah dia juga hafal Quran. Nabi SAW bersabda, Ashraful ummati hamdatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang hafal Quran. Saya ingat surat khabar Malaysia daripada awal Mursi naik memang tu sikap jahat dah tuan-tuan. Surat khabar Metro, ingat Ramadan lepas dia buat gambar Giza, kat Giza piramid tu letak kepada Mursi tuan-tuan. Punya jahat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, bagaimana perancangan ini tuan-tuan sekalian, daripada satu Amerika dan juga Amerika dan juga Israel dan juga 3 negara teluknya, Dubai, Ismail Arab Saudi tuan sekalian. Di mana penentang-penentang kepada Mursi daripada kelompok liberal, kelompok sosialis tuan-tuan sekalian, dan juga tuan-tuan memang kelompok yang anti-Islam. Di Mesir ni dia sangat yang sangat ekstrim, tuan-tuan kena faham. Atau Kinana sangat ekstrim. Dia kalau baik, Masya Allah, baik sungguh. Itu lagi ikhwan, tuan-tuan sekalian, pemikir-pemikir besar dunia hebat Mesir tuan-tuan sekalian. Tapi yang jahat, Allahu Akbar. Ni legasi daripada Fir'aun. Dah, bumi Nabi Musa ni cerita pertemuan lama dah tuan-tuan sekalian. Jadi macam mana tuan-tuan, orang macam Al-Baradei, orang macam Amr Musa, tuan-tuan sekalian, mereka ni diberi sokongan oleh negara-negara luar. Saya ingat tuan-tuan, beberapa bulan lepas, semasa saya di Belfast, di Ireland tuan sekalian, saya depan TV tuan-tuan, menarik sangat. Al Jazeera yang English version, dia kantorkan penunjuk perasaan yang berhimpun kat Tahrir Square. Masa tu mereka menentang dusta, menentang perlembagaan yang Mursi nak ubah. Orang budak-budak muda ramai. Budak-budak suka ke demonstrasi. Occupy, seronok tak gila. Lepas tu Al-Jazeera tanya, mengapa kamu berhimpun? Dia kata, kamu berhimpun, kami menentang perlembagaan. Wartawan Al-Jazeera tanya, kamu dah baca perlembagaan? Orang terkedu dia. Rupanya mereka tak baca pun perlembagaan, mereka tentang. Dan mereka ni tuan-tuan memang dapat upah. Sekali turun 400 genih, 500 genih, 300 genih. Dalam keadaan mereka sebahagian anak muda ni memang mereka ni menganggur, tak ada kerja tuan-tuan. Bahkan kalau kita lihat Robert Fish pun tulis, dia sila dahaga politik kelaparan. Siapa Robert Fish? Antara penganalisa politik Middle East tuan-tuan sekalian. Dahaga politik. Jadi anak-anak muda yang dibayar ni berhimpun, sentiasa buat kekor dengan pelbagai isu tuan-tuan sekalian.
Makin ramai dia timbullah macam banyak isu. Tuan-tuan sekalian, Mesir kotor pun salahkan Mesir. Tengok Mesir tuan-tuan. Siapa Mesir? Mengkutik lah, siapa masalah apa dah? Nak salahkan Mesir tuan-tuan sekalian. Dan akhbar dia, tuan-tuan lihat. Saya melihat sedikit tempoh transisi Mesir setahun ni sama dengan berlaku zaman B.J. Habibie. Zaman B.J. Habibie kan, tengok zaman tu semua kelompok ni boleh nak buka parti dah. Sampai parti Islam dekat 40 ingat dah. Parti Keadilan, nanti jadi Parti Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Parti Muslim Indonesia, Parti PAS Indonesia, Parti Kaabah, PPP, P3, dekat 40. Tak ada sekian. Semua gairah nak buat parti nak tumbuh jemaah. Paling baik apalah paling ikhwan sekali. Tu baiknya. Ingat Malaysia ni ke? India paling aku ikhwan ni. Jadi tuan-tuan sekalian, beritahu parti Kristian PDS, Partai Damai Sejahtera. Tuan-tuan masing-masing dalam keadaan dakwah ni tuan-tuan boleh merakyat. Dai-dai keluar televisyen. Hebat Ajib semua hebat ni keluar televisyen. Nampak? Lepas tu buat tabligh akhbar, dia banyak puluh ribu, ratus ribu stadium. Dalam masa sama tuan-tuan, benda yang ekstrim Islam liberal berkembang. Dah sekolah aja tuan sekalian. Dah kelompok Islam liberal. Tuan sekalian. Orang macam Dr. Nur Khalil Majid atau Cik Nur, Dr. Lutfi Syaukani, Dr. Harun Nasution. Ni grup Jalan Otak Kayu ni macam Islam liberal berkembang tuan sekalian. Ni apa ni? Filem-filem porno, keluarkan majalah Playboy. Dia ekstrim tuan sekalian. Habis dia buka luar terlalu besar ni, Islam pun bergerak dengan dakwah dia, tapi hak peringkat satu lagi pun dia akan lebarkan kesesatan dia tuan-tuan. Itu juga saya lihat di Mesir tuan-tuan, hak kelompok liberal ni, dia rasa dia pun terlibat dengan perubahan politik. Dia rasa dia pun ada hak agak nak liberal, nak tunjuk dia tuan-tuan sekalian lawak Islam. Ni kelompok ni akhirnya makin berkembang, akhirnya tentera tuan-tuan berlakon mereka kononnya nak bersama dengan aspirasi rakyat. Yang CNN tunjuk tuan-tuan, orang berhimpun di Tahrir Square. Data rumah tak tunjuk, tempat awal dia tak tunjuk. Akhirnya tuan-tuan, orang puasa. Ini akan saya lihat dari sudut kronologi. Tapi apabila semakin ramai tunjukkan sokongan kepada Mursi, saya percaya tuan-tuan, orang yang puasa buat kodetan ni dia takkan selamat. Sebab apa tuan-tuan? Mereka tidak didokong oleh massa, oleh rakyat umum. Saya tengok kalau gambar sebenar atau sekalian, paling jahat pula CNN, gambar semasa 2011 dia ambil. Kalau gambar lama dia ambil. So macam itulah ramainya orang duk nentang Mursi tu. Punya jahat CNN tuan sekalian. Punya jahat tuan sekalian. Baik. Tengok ni makam di Alexandria, Iskandaria. Tengok juta pun tuan-tuan. Semalam pukul 9 dah 10 juta. Dan kalau tuan-tuan kalau semua keluar, mungkin boleh cecah sampai 30 juta. Hebatnya tuan-tuan sekalian ialah gerakan massa ni tuan-tuan yang mendukung Mursi ini bukan grup Islamik saja. Apa lagi Allah nak bantu tuan-tuan? Ni kelab-kelab bola ni, Zamalek semua ni tuan-tuan sekalian. Malah Abu Treka dah keluar tengok doa. Allah Akbar. Saya kata ni hebat ni tuan. Dah. Dia orang Mesir ni dia